Okay, selamat petang. Assalamualaikum. Tak kira lah berada kat mana pun korang. Okay, terima kasih sebab join kita punya live hari ni. Semua ni first time tau yang join live TikTok ni. Semua pun masih belajar lagi. Tak tahu nak tekan button mana. Sama juga dengan Ain. Kalau ada macam isu Cikgu Herman dengan Kak Syam nak buat macam mana tak keluar gambar ni. Tu pun Ain belajar juga daripada orang-orang yang kita jemput ni. Okay. Hari ni isu dia permohonan CJD untuk kategori pentadbir. So kita invite pun hari ni tetamu jemputan kita pun adalah pentadbir. Kelly tu bakal lah tu pentadbir. Tapi tak boleh sebab dia ambil laluan GC. Okay. Kita ada PKP daripada SK Cyberjaya yang viral juga di TikTok. Dan lepas tu kita ada GB Syam ataupun I panggil Kak Syam. Boleh ke I panggil Kak Syam? Macam biasalah. Alright. Daripada SK Kak Syam. SK kan? Okay, layang-layangan. SK layang-layangan Sabah. Okay. Lepas tu kita ada seorang. Labuan lah. Labuan. Labuan. Tapi Labuan tu bukan Sabah ke? Hai. Oi. Orang dengar. Marah ni. Marah. Okay. Ayahlah, mana ada Labuan tu. Yelah. Okay. Lepas tu kan Kak Syam dengan Kak Syam memang GB. Cikgu Herman adalah PKP. Dan Ain kenal Cikgu Herman ni seorang yang orang kata master lah dengan data studio. Kak Syam pun ada kehebatan dia dalam mentadbir sekolah dia daripada segi pendigitalan lah. Okay. Pertama, sebelum apa-apa pun, kita minta kita punya tetamu perkenalkan diri dulu. First, kita pergi dengan Kak Syam lah sebab Cikgu Herman dah hilang. Okay, I jemput Kak Syam dulu, perkenalkan diri. Lepas tu, I bagi dekat Cikgu Herman. Okay, silakan. Salam. Terima kasih Ain. Sama. Terima kasih sebab jemput Kak Syam tau. Nak buat pengakuan ni, macam Ain cakap tadi, first time live ni, tengok gambar pun tak keluar ni, tandanya follower, nak follow tak banyak lagi ni sebab tapi kita santuni jugalah jemputan Ain. Thank you. Terima kasih sudi jemput Kak Syam lah. Sebenarnya asal Kak Syam ni orang Sarawak. Asal orang Sarawak tapi lama dah sangat berkhidmat dekat asal posting dulu kat Sabah, dekat SK Karagasan Pedalaman tau. Tapi lepas tu kahwin, buat suami duduk Labuan. So dekat Labuan ni dah dekat 23 tahun lah. Macam tu. Lama. 23 tahun dah dekat Labuan ni. Kalau ikut siapa yang memang kenal Kak Syam kan, asalnya guru sains. Tahu kalau nak mohon guru cemerlang ni sebab asalnya Kak Syam ni sebenarnya guru cemerlang sains. Asalnya. Lepas tu tapi kan kita ada perubahan masa tu, kita ada perubahan perubahan DG, iaitu daripada guru diploma kepada guru siswazah kan. Bila berlaku pertukaran DG tu, GC Kak Syam gugur. Tak boleh dibawa. Jadi masa itulah peluangnya sekolah lama Kak Syam, SKSNN tu, tarik Kak Syam jadi PK. Bila tak title tu, terus jadi PK masa tu. Itulah tu menyebabkan terjebaknya menjadi pentadbir. Asalnya kita pun suka guru cemerlang ni, sebab kita jenis suka duduk dalam kelas, suka ngajar murid, suka bawa murid bertanding. Lepas tu jadi PK HEM, and then jadi PK pentadbiran, lepas tu baru jadi guru besar. Masa dapat CJD ni, Kak Syam belum lagi jadi GB tau, Ain. Kak Syam masa tu guru penolong keadaan pentadbiran, macam jawatan Herman sekarang. Masa tu dekat sekolah rancang-rancang. Dia dapat CJD 2022 tu, top 5 dapat kategori pentadbir. Masa tu PK pentadbiran. Masa tu Kak Syam isi ni lah bahagian kategori pentadbir lah tu, GPK. Pilih masa tu penolong kanan lah kan, ada penolong. Ada kategori penolong kanan. Rasanya masa tu macam Ain cakap lah, sebenarnya kita tak perlulah nak expert sangat, tapi kita berminat
berminat dalam digital tu. Bila kita berminat dalam digital tu, insya-Allah lah, sebab menjadikan Kak Syam ni tak berapa digitalnya dulu, setakat typing tu terror lah. Tapi kalau nak kata expert tu tak, tapi kita berminat dan kita antara pengguna kan. Sebab masa tu bermulanya tu masa PKP. Turning pointnya kira masa PKP lah. Turning pointnya masa tu, akak asalnya kan PKM, tapi bila akak dapat akak tukar PK 1, akak jadi guru besar, cikgu Cecilia, guru besar Cecilia, dia jadi guru besar. Jadi kekosongan jawatan tu diorang tukar portfolio, akak jadi penolong kadang pentadbiran. Masa akak jadi PK pentadbiran tu, masa tu lah PKP. Oh. Jadi masa tu bila kita PK SKSNN, masa tu PK bila dah PKP kan, macam mana nak buat PDPR. Masa tu lah cari ilmu online, masuk program EDD kan. Masa tu ingat tak EDD buat program banyak kan? Ingat. Masa tu join lah masa tu program-program. Masa tu lah kenal Ustaz D. Jadi masa tu kita orang kenal Cikgu Sufi kan masa tu kan. Jadi masa tu lah belajar untuk kerja buat di sekolah lah, pendigital lah. Jadi masa tu lah masa tu sekolah kita orang dah ada PDPR. Kita orang guna Google Classroom tau. Sekolah SKSN masa tu guna Google Classroom. Kak Syam memang dengan Google Classroom. Tapi okey lah, masa tu tak famous lagi kan Google Classroom masa tu. Betul. Tapi sekolah akak dah ada platform dia, dah ada macam tu lah. Panjang pula dia biar pengenalannya ni. Tak apalah. Jadi dekat situ lah mula aktif dengan Google. Betul. Masa PKP tu, masa tu lah kenal Kelly. Kelly lah salah seorang tenaga pengajar saya masa tu. Ingat tak Kelly yang masa zaman-zaman kita Google Meet kan limit. Jadi siapa lambat masuk duduk menangis duduk kita istilah kita menangis duduk penjuru katil kan. Menangis dia penjuru katil. Itulah cikgu saya tu Kelly masa tu. Masuk apa-apa je diorang buat kita orang masuk. Program diorang buat kita orang masuk. Dan Ain, Kak Syam ni adalah cikgu Ain. Macam tu. Ingat masa program DCTP tahun 2020 berapa? 2021 Kak Syam? Ke 2022? Masa 2022 tu rasanya. Kan? 2022 dah masuk. Betul 2021. Masa tu lah tengok Kak Syam aktifnya sharing. Antara orang yang aktif mereply Kak Syam lah. Masa tu. Dengan Cikgu Zaf. Dengan Ustaz D. Cikgu Herman dia hanya duduk di belakang tabir. Kan? Dia masa tu jaga sijil je. Ya, betul. Cikgu Herman jaga sijil. Lepas tu jumpa Cikgu Herman masa meet up. Lepas tu macam tanya dengan Cikgu MK, dengan Cikgu Ina, siapa dia ni? Semua Ain tak kenal. Tapi dalam maya kan, kita masa tu kan, masa tu kita macam aktif, kita memang macam kita rapat betul kat alam maya. Tapi sekali kita jumpa bersemuka tu, ya Allah, macam adik-beradik. Betul? Setuju? Okay, thank you Kak Syam. Okay, Cikgu Herman pula perkenalkan diri. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semua pula live buka tak keluar ni kan? Kan tak ci kan? Kan tak ci. Boleh buat gaya bebas. Tak payah nak kontrol. Okay, pertama sekali saya Herman Muhammad Gapar, penolong kadar pentadbiran SK Cyberjaya. Okay, saya rasa sekolah saya lebih viral lah daripada saya. Okay, dengan pelbagai isu, minggu lepas saja ada 2 isu viral lah. Wow. Tapi saya rasa itu antara cabaran, itu antara perkara menarik lah bila kita berada di sebuah sekolah yang macam tu. Besar kan? Isu viral tu bukan satu kelas je, bukan kelas tahun 1 je. Sebenarnya perkara tu dah berlaku banyak tahun. Cuma adalah tindakan-tindakan daripada pihak yang berwajib, KPM semua. Cuma tak boleh lah kita nak hebohkan,
nak dedahkan, bukan tanggungjawab kita. Jadi bila ada perkara-perkara macam tu, ada perkara baik, ada perkara buruk lah yang boleh kita perkatakan. Cuma cerita pasal pengenalan diri. Saya sama juga macam Panjang Cikgu Syam. kan panjang kan dia perkenalkan diri, pendek je. Okay. Sama macam Cikgu Syam. Saya kenal Cikgu Syam dulu sebelum kami sibuk lah pasal digital ni. Kami masing-masing Cikgu Sain ada dalam satu grup yang memang pasal sains, tapi sekarang ni grup tu dia dah jadi cacah marbar lah. Dia cerita pasal macam-macam. Ada yang menjual sebab dalam tu ada pelbagai lapisan minat. Saya kenal Cikgu Syam dah lama lah sebenarnya. Sebelum kami sama-sama tak ada kerja, masa PKP kan semua menganggur, duduk rumah. Jadi masa tu kita masuk macam-macam bengkel. Sebenarnya memang dah minat lah. Sebelum ni memang adalah usaha ke arah pendigitalan tu, cuma tak secara proper atas kekangan tugas lah. Sama macam Cikgu Syam juga, saya mohon CJD sebab Cikgu Syam paksa. Okay. Dia lah yang tukang paksa isi borang. Kalau tak saya memang tak isi. Saya Cikgu Zah memang antara perkara yang paling malas nak buat, isi borang. Okay, faham. Okay, jadi kami ni isilah. Lepas tu jadilah. Jadi masa saya apply tu, saya di SK KLIA masa tu. Dan masa dapat keputusan tu, saya dah di SK Cyberjaya. Dah berubah sekolah. Masih PKP. Dekat KLIA pun PKP, dekat Cyberjaya pun PKP. Itu sajalah kot pasal saya. Nak tanya Kak Syam dengan Cikgu Herman, menjadi pentadbir ni garang tak? Saya rasa saya tak garang kot. Ya ke? GB cepat lah dah masuk. Ada perasan. Apa tu? Saya ada masa Kak Syam Ain ada masa Kak Syam macam garang. Bukan garang sebenarnya, tegas. Kalau bab benda yang bersangkutan dengan tata cara, prosedur dan perkeliling, saya tak boleh nak langsung lah. Betul, faham. Tapi kalau benda tu saya, pintu bilik saya sentiasa terbuka dan kita macam boleh bawa bincang. Boleh runding-runding. Macam itu boleh. Tak ada masalah. Okay, thank you Kak Syam. Okay, ini orang yang dinanti-nantikan. Kak Syam cakap, alah ajaklah TS Jebat sekali. Tak nak dua je. Ajaklah sekali. Okay, kita perkenalkan. Mintalah Cikgu TS Jebat. Okay, perkenalkan diri. Ambil kau. Perkenalkan diri. Dia ada kamera, okay? Dengar apa suara ni? Dengar, bah. Dia kaki TikTok. Man, dia gelap, Man. Okey, alamak. Man, kita kena gelap lah, Man. Okey, alamak. Apa je dia tak ada? Apa soalan ni? Aku macam, yelah bukan. Perkenalkan diri, Cikgu Jebat. Perkenalkan diri, okey. Sebelum jadi TS. Okey, baik. Dekat kawan-kawan TikTok ni, sebelum jadi TS. Oh iya, kalau nak cerita tu ialah macam Cikgu Herman juga cakap lah, sinonim dengan Cikgu Syam lah. Kejap. Adakah Saya, Cikgu Jebat ni isi CJD sebab Cikgu Syam juga yang suruh? Ada gelak? Kak Syam gelak? Tidak, dia tidak. Dia tak suruh, tapi dia inspire saya. Okay. Selagi tak hantar Dia borang. memang Herman, dia bagi semangat Cikgu lah. Herman dengan Cikgu Jebat ni, selagi diorang tak hantar borang, selagi tu saya akan tanya. Kena kejar. Kan? Ya, itu satu reminder. Dia macam alam tu kan. Cikgu Jebat dia memang dia nak mengisi, sebab saya tahu dia memang nak isi. Tapi Herman tu memang saya itulah memang sebab macam saya rasa macam Cikgu GB Jebat ni dengan Herman ni orang yang sangat berpotensi dan kita kenal, memang sangat betul. Sangat layak. Jadi kalau diorang tak isi, kita rasa sangat sayang. Jadi kita
Ah, Muka aku merah cuma tak nampak lah sebab video tak ada on. sangat sayang. Jadi kita rasa macam alah kita nak dia jadi warga kita kan Kelly. Kita nak dia orang jadi salah seorang CJD yang sama-sama dengan kita kan Kelly. Jadi kita salah satu cara dia kita bagi macam tu lah. Kita isilah. Kan? Tapi untuk Herman kita cakap isilah. Tapi untuk cikgu Jebat dah hantar ke. Macam gitulah ayatnya. Dia bukan apa tahu Ain. Sebab saya kan terlalu lama period di pejabat pendidikan daerah. Dia, Faham. dia punya karakter tu sudah terbentuk sebagai seorang pegawai. Jadi bila saya duduk dengan kawan-kawan ni lah yang ubah karakter cara macam mana tengok di lapangan. Macam mana dia orang fikir, macam mana dia orang respon. Sebab dia orang tidak pernah duduk di atas. Bila saya dudukkan satu benda baru, macam yalah bila sudah jumpa yang 10 tahun yang ke depan tu tak boleh pun join apa pun tak boleh. Cikgu juara digital ni pun jadi orang belakang tabir. Jadi bila dapat kawan-kawan yang kita memang mohon, tapi bila macam Cikgu Syam ni dia memang reminder lah. Ada bagus lah, memang ada orang, dia macam jam tau. Kita tak suka tapi memang dia ada di situ. Nanti kita perlukan kawan-kawan macam ni, bukan bilang dia annoying, tapi annoying yang baik lah. Kita macam, perlu. Annoying. Bukan lah, bulan puasa jangan ambil hati, nanti kena marah. Tapi kita ada istilah kan GB Jebat, kita ada istilah apa? I jump, you jump. Betul. Nampak sangat lah. Macam dia tak ada tau. Dekat sini I nampak dia tak ada macam tak ada sifat dengki tau. Engkau kat atas. Jadi aku tak nak lah engkau duduk sama dengan aku. Dia tak ada tau. Dia punya situasi macam tu. Dia semua pakai jom lah. Dia macam tu tau. Dia kata positive vibe tu antara korang, seorang wakil-wakil pentadbir ni, hebat lah. Dia tak nak dia seorang je duduk dalam kumpulan yang hebat. Dia nak juga member-member dia orang duduk sekali dalam tu. So, I tengok okey, sangat tak adalah nampak sangat compete. Kan kita nampak kan sekarang ni, GB ke, pentadbir ke, dia sibuk nak compete. Kau buat apa? Aku nak sekolah aku. Sekolah kau tak payahlah. Dia ada juga yang bersikap macam tu. Tapi yang ni I nampak tak ada. Okey, sama-sama nak bangunkan sekolah. Dan kita tahu sebenarnya Cikgu Herman, GB Syam dengan GB TS Jebat ni semua ni adalah leader GEG Malaysia. Okey, Cikgu Herman leader GEG Sepang, Kak Syam leader GEG mana Kak Syam? Labuan. Saja. Kalau Cikgu Jebat leader GEG mana? Dia KK lah. Semua satu Malaysia ni dia. Surabaya. Jakarta. Dia jadi Indonesia tu. Kalau dengan Kelly sendiri, kita tahu Kelly adalah GEG, leader GEG Hang Tuahjaya. Okay, semua leader-leader ni hebat. Masa kita orang dapat tahu kan, wah ramainya leader-leader GEG ni yang dapat jadi wakil top 150 CJD tu, macam kita orang pun wow, hebat sebenarnya leader-leader ni. Tu yang Kak Syam cakap. Apa leader-leader ni tak join masuk CJD kan? Rugilah, sayanglah. Kalau macam Cikgu Herman, kenapa Cikgu Herman sebenarnya selain lah disuruh oleh Kak Syam, kenapa nak join CJD? Okey, sebenarnya dia tak ada lain dah kot. Memang sebab kena suruh. Okey, tak. Sebenarnya saya memang yang pertama sekali berminat lah dengan bila saya tengok Syam dapat peluang dengan kursus-kursus yang ditawarkan oleh MDEC. Pada saya itu satu peluang keemasan lah. Kalau kita nak bayar kursus-kursus tu mungkin kosnya tinggi. Lagipun CJD ni selalunya dia buat kat hotel. Saya dah lama tak tidur hotel. Okay, dalam masa yang sama sebenarnya saya nak kembangkan mencari kitaran, mencari circle yang positif yang boleh saya berkongsi maklumat, berkongsi apa saja input berkenaan dengan pendigitalan ni. Diorang ni sebenarnya ada banyak perkara yang diorang buat yang kadang-kadang kita pun tak terfikir. Mungkin perkara tu macam saya lah,
Saya ni bukannya seorang yang suka buat sesi sharing ke apa, tak. Okay. Yang kenal saya kenal lah. Cuma bila dah jadi CJD tu adalah beberapa pihak yang minta untuk saya present ke, buat pembentangan ke ataupun buat sesi untuk perkongsian. Jadi daripada situ kita nampak kadang-kadang benda yang kita tak nampak dan boleh kita lakukan di sekolah kita, diorang-diorang ni yang rakan-rakan CJD ni bukan saja pentadbir, cikgu-cikgu yang lain pun dah buat pun kat sekolah. Jadi benda tu sebenarnya boleh kita bawa ke sekolah kita. Okay, untuk kita tambah baiklah apa amalan kita sebelum ini. Okay, seterusnya serahkan pada yang lain-lain lah pula. Bagai sambung tiba-tiba. Okay, macam TS Jebat. Duduk di PPD. Betul. 13 tahun duduk di PPD. 12 tahun. Okey. Maksudnya, Cikgu Jebat tak pernah lah menyertai mana-mana pertandingan yang dianjurkan oleh KPM ke semua benda tu, tak pernah? Tak pernah. Kami tak boleh. Kami tak boleh. Kami memang dia punya PPD kan, JPN. Ada pertandingan cikgu guru cemerlang pun PPD dengan JPN tak boleh. Tak ada kan? Memang tak boleh. Dia build kita as a character sebagai seorang pegawai lah. Pegawai. Dia tak ada lagi masa kau nak pergi masuk sibuk dengan cikgu, tak ada masanya. Kau memang kau belakang tabir lah. Memang kau akan belakang tabir lah tengok. Dan sebab saya terlibat secara langsung dengan pemilihan Cikgu Lawrence CJD yang pertama 2019. Saya orang belakang tabir tu sebab saya tahu, saya cakap Lawrence hari ni saya pula masuk dalam kan. Jadi tapi syukurlah banyak dapat, bila dah ramai sudah kawan-kawan dapat masuk. Yang bestnya Cikgu Syam punya biodata kan, kawan-kawan yang sudah menang tu kita boleh tengoklah. Cikgu Syam kan untuk pentadbir, jadi dapat rujukan. So untuk pengetahuan saya 2 kali masuk ni. Okey. Kali kedua tu baru lah. Kak Syam berapa kali? Berapa kali apa? Mohon CJD. Saya Kak tak tahu dah rezeki kot. Sekali mohon terus dapat. Okey, alhamdulillah. Cikgu Herman? Kalau nak isi borang banyak kali memang tak lah. Itu jelas sekali. Murah rezeki lah dia, Cikgu Jebat. Kita 2 kali isi. Syam isi tu last minute tau. Sama. Last minute macam hari ni tutup tu pukul 12 tu kan. Tengah hadir kursus kebakaran. Macam boring. Lepas tu isilah sambil-sambil dengan kursus tu, sambil-sambil mengisi. Itulah tu rezeki lah. Betul rezeki. Itulah memang kebanyakan memang hantar last minute. Macam Ain tanya Cikgu Zah dulu, bila hantar? Ain benarnya lebih daripada pukul 12 dah boleh hantar je lah, dia cakap selagi borang tak tutup. Sekali rupanya tahu MDEC tangguh lagi tarikh kan. Macam yang ni pun MDEC awalnya MDEC cakap 21 hari bulan, means esok sebenarnya. Tapi dia bagi masa lagi. So bila last hantar 24 hari bulan. Jadi siapa yang dengar ni boleh lagi nak mohon. Tak adalah cakap last minute. Kak Syam pun boleh isi last minute terpilih. Why not kita yang dengar ni ada lagi 3 hari ke 4 hari, bolehlah mohon. Okey. Nak tanya. Cuma kalau saya ni, kalau kerja-kerja last minute ni saya memang tak minat lah. Sebab saya tak nak ada tekanan tambahan. Faham? Tekanan tambahan. Pula-pula kalau Syam kejap-kejap mesej, kita tak balaskan dia telefon pula. Okay? Dia memberi tekanan tambahan. So bila dah siap, saya terus cakap, aku dah hantar. Jadi dia tak adalah tanya. Dia dah tak adalah tanya benda-benda macam tu. Lega. Tenang. Lepas tu result keluar CJD kan. Kak Syam dulu yang share. Dia share. Aku dapat macam tu je. Aku dapat macam tu. Macam aku dapat ke? Sebab dia share. Dia macam itulah bagusnya seorang GB bernama Syam. Tapi kalau kita tengok Syam ni, cikgu-cikgu dia takut dia garang. Kan, bukan garang, tegas. Dia tegas. Macam saya pun tak takut. Ya ke? Macam ada je yang takut. Macam Cikgu Jebat. I macam orang akan nampak kita ni sebenarnya macam ramah, mesra. Tapi I rasa Cikgu Jebat ni seorang pentadbir ataupun GB yang agak tegas jugalah. Komen? Tegas juga.
Tegas tu perlu. Memang perlu sebagai seorang dia marah Tak, dengan dia tegas kena tu. bagi tahu dekat apa Cikgu Herman. Cikgu Herman pun nanti nak kena belajar kan. Dia tengah NPQEL. Nak kutip pengalaman ni. Pengalaman saya lah sebagai pentadbir tu saya cakap kena ada first impression lah. Biar orang nampak kita garang. The first impression untuk cikgu-cikgu tu penting. Tapi kita bukanlah sampai nak sampai sakitkan hati dia kan. Ini pasal dia pun manusia biasa kan. Tapi nanti siang kita nak kawal. Itu untuk saya lah, untuk saya. Memang saya punya first impression datang sekolah tu memang saya percaya kawan-kawan tak boleh terima kan. Masih ada karakter pegawai tu. Oh, kita cakap tinggi kan. Tapi bila kita tengok Dia masih sebenarnya terbawa-bawa lagi karakter pegawai. tapi sebenarnya bila sudah berada di lapangan, hampir belum 1 tahun. So 13 Jun 2024 saya 2 tahun jadi guru besar. So sebenarnya guru-guru tu tak ada orang lain yang dia rujuk. Memang pergi kat guru besar. Dia nak cuti ke cari guru besar tak? Nak pergi apa pun anak dia sakit cari guru besar. So dia akan cari kita. So kita penting. Walaupun kadang-kadang kita tak suka, tapi kita lah orang yang akan tentukan. Saya tak boleh cakap kejayaan tu mesti dengan guru besar. Tak adanya pergi kat tukang kebun ke, PK1, PK2. Tidak, dia mesti guru besar. Yang lain tu hanya menyokong kepada guru besar tu. Dia mesti ketua. Tak ada orang bilang, oh mesti kau punya kat bawah. No, tidak. Kan? Jadi karakter guru besar tu penting lah. Sebab saya cerita dengan pentadbir kan, Cikgu Herman pun bakal jadi guru besar. Unit kita perlulah tu. Tegas tu perlu. Kau nak kena hormat. Kadang-kadang cikgu ni macam-macam kan perangai. Betul? Tak suka buat live lah itulah macam-macam dia. Kalau sekarang transparent kan, apa kita buat sini dia tahu, apa kita buat di sana semua kan. Itu kena ada lain sebab pandangan mata berbeza. Cikgu-cikgu dia tak nampak macam mana pentadbiran. Dia tak tahu kan. Macam baru-baru ni kan saya cikgu saya juga, saya naikkan bagi peluang memang bagus, naik pergi duduk PK1, baru dia nampak view, apa dia cakap view tahu kenapa pentadbir tak boleh buat ini semua, baru dia tahu sebab dia ada duduk kursi dia. Kalau tidak sebelum ni komplain aja. Faham? Jadi tegas tu perlulah, memang perlu. Tapi bukan setiap masa. Bukan setiap masa, tapi perlu ada tentulah. Okay, thank you. Kak Syam, selain daripada Kak Syam kata tadi, Kak Syam kata bosan kan tadi isi tengah kursus, tiba-tiba boleh isi CJD. Sebab apa Kak Syam nak mohon CJD sebenarnya? Selain daripada mengisi tiba-tiba terisi tu. Sebenarnya mula-mula tu kan bila kita nampak setiap tahun yang ada keputusan CJD keluar, top 50, top 100, top apa tu kan keluar tu kan. So, kita nampak dekat media sosial meet up mereka tu dengan post di hotel, post ilmu yang diorang dapat, masing-masing post kursus yang diorang dapat. Lepas tu kita nampak yang top 50 tu siapa, top 20 tu siapa. Kita nampak macam semua figure-figure yang kita kenali tapi kita kenal dalam maya, dan mereka ni memang banyak menyumbangkan perkongsian dalam dunia pendidikan. Lepas tu nampaklah MDEC punya kursus-kursus yang diorang bagi. Jadi macam rugilah kalau aku tak grade benda-benda. Jadi masa tu terdetiklah nak ambil, nak isi sebab nak ambil peluang tu, sebab nampak peluang tu ada. Jadi di situlah. Dan alhamdulillah bila contohlah kan bila berjaya tu, meet up yang kita jumpa tu, macam saya jumpa Kelly tu, kita orang jumpa, itulah saya cakap tadi. Padahal jumpa lah Maya, tapi bila meet up pertama tu, masa tu lah baru jumpa bersemuka. Masa tu kita macam jumpa Cikgu Aman, jumpa Cikgu L, tak sangka jumpa Cikgu L yang masa PKP tu kan. Macam tu. Betul. Surrounding kita yang macam Cikgu Herman cakap tadi lah, kita jumpa orang yang sangat memotivasikan kita, orang yang positif dalam digital ni. Jadi macam memang best. Lepas tu kursus yang bila kita hadir 2 hari 3 malam, 3 malam dekat hotel tu, sambil kita bertukar. Sebenarnya kita ada dapat 2. Satu ilmu yang MDEC bagi tu. Satu lagi masa duduk-duduk sembang makan, masa duduk tu kita jumpa yang geng-geng ni tadi kan, yang memang power-power. Kita dengar diorang punya sharing. Betul. Kadang-kadang kita kebetulan bila kita ada isu contohnya, macam mana kau buat kat sekolah kau, macam tu. Betul. Jadi kan kita jumpa
kita dapat ilmu, kita jumpa penyelesaian. And then masa tu lah, nanti aku jemput boleh tak untuk bantu sekolah. Sebab kita dah kenal tadi secara bersemuka kan. Sekali lagi ambil kesempatan kat situ. Nanti nak tu lah, nak jemput boleh tak bantu sekolah. Jadi masa tu kita dapat buat, kita akan berlakunya Networking, yes. Jaringan berlaku kat situ dan lebih mudah. Itulah antara, alhamdulillah rezeki ada, memang dapat. Memang benda tu berlaku sekarang ni. Paling senang lah kalau tak dapat jumpa yang lain tu geng-geng yang sedia ada sekarang ni. Semua ni senang je kan. Dah terbukti. Memang. Okay, thank you Kak Syam. Sekejap, macam saya nak tanya Cikgu Herman. Cikgu Herman sebagai pentadbir, ada tak isu Cikgu Herman nak Cikgu Herman ni mohon CJD tu, tapi bila dah dapat, contoh kena buat pergi sini-sini, ada tak isu tak membenarkan cikgu tu keluar untuk berkongsi ke, macam mana ke, halangan ke untuk cikgu tu ke, macam mana? Cikgu cepat dah suka sebab soalan tanya. Setakat ni belum ada CJD sebab dia lagi PKP kan. Takut nak kena buat relief ke semua tu. Setakat ni sekolah saya belum ada CJD lagi. Tapi support kan? Tapi sebelum ni pun ada je beberapa orang cikgu yang buat perkongsian, buat pergi keluar. Dan memang kami di sekolah galakkanlah cikgu-cikgu ni pergi keluar untuk buat perkongsian. Memang kalau tak ada program daripada PPD JPN, kami sendiri buat program untuk bagi peluang cikgu-cikgu ni buat sesi perkongsian. Tak kisahlah secara atas talian ke, bersemuka ke. Dan untuk tahun ni memang antara KPI saya lah. Saya nak lebih ramai lagi yang keluar untuk buat sesi perkongsian. Dan setakat ni kita dah ada 2-3 sesi. Dia kalau saya buat sharing dekat sekolah, kalau sharing yang sama dia nak bawa keluar benda tu, tak kisah. Saya benarkan saja mereka buat perkara tu. Dan alhamdulillah tahun ni saya rasa untuk CJD sekolah saya mungkin ada 2 orang yang dah isi. Setakat ni yang confirm dah isi seorang. Seorang lagi saya tak jumpa sebab saya pun baru balik sekolah sebab perantisan sekarang ni. Nantilah saya dapatkan maklumat. Maksudnya Cikgu Herman galakkan diorang tu berkongsi kat peringkat sekolah dululah dalaman, bagi dia biasa kan? Dia dekat, kalau kat peringkat sekolah, kalau macam sekolah saya ni dia sekolah amanah. Sekolah amanah ni no dia wonder CPD lah. CPD tu dia dah jadi satu budaya. So sekurang-kurangnya ada 4 atau 5 kali CPD yang besar untuk sekolah. Lepas tu dia ada sesi PLC yang beberapa kali lagi di sekolah. Dan perkara tu sebenarnya antara dapatan, antara input yang perlu ada adalah penggunaan ataupun pelaksanaan pembudayaan digital dalam PDP di sekolah. So perkara itulah yang sebenarnya kita cuba budayakan, kita cuba sebar luaskan untuk setiap unit yang ada di sekolah. Setakat ni alhamdulillah lah penerimaan di 2 sekolah saya sebelum ni memang positif, sangat-sangat membanggakan. Saya bersyukurlah saya dapat rakan-rakan guru yang macam tu sebenarnya. Bercerita pasal apa tadi? Yang pasal garang tak garang. Saya ada part memang saya ada benda yang saya perlu tegas. Kawan-kawan saya pun rasanya kalau macam di SK saya berjaya sebab saya cikgu biasa di situ dulu. Cikgu saya naik tak? Daripada saya antara guru biasa yang bising pasal sekolah amanah dulu. Sekarang sebab sekolah tu sekarang ni saya antara pendokong kuat sekolah amanah. Jadi perkara itulah sebenarnya. Bila ada isu-isu dan bila perkara itu melibatkan kerja adalah kerja, kawan adalah kawan. Saya bila pasal kerja, saya kena lihat keseluruhan organisasi sekolah dan bukan untuk membantu mengurangkan kerja kawan-kawan saya. Tak. Bila kerja itu adalah tanggungjawab dia perlu jawab. Antara perkara yang selalu saya sebut masa meeting, kalau kerja tu kau boleh jawab seorang dan tak melibatkan apa-apa individu lain dekat sekolah ni, kau settle lah seorang. Tapi bila benda tu melibatkan ramai orang dan saya yang kena jawab ataupun pentadbir lain kena jawab, kau tetap kena settlekan benda tu. Itu antara perkara yang perlulah. Dia kadang-kadang terpaksa cakap aku engkau lah sebab kita pun itulah kawan-kawan kita. Betul. Itulah cikgu-cikgu kita juga.
Alright. Itu je lah. Biar diorang sambung lah. Okay. Jebat dengan headphone. Lagap tu TS. Daripada suara Cikgu Herman pun kita dah tahu dia tegas, nampak tak? Betul, nampak dia ada credibility tu Dia kan. punya, apa yang dia kongsi tadi tu, kalau macam ni Herman, saya sayang lah GB Herman. Betul, dia akan bagi sokongan. Sebab sebenarnya cikgu-cikgu tu perlu sokongan kita lah sebagai pentarget. I really bangga lah bila Herman sebut macam tu kan. Sebab diorangnya dah pelapis kami juga nanti. Bila jadi guru besar. So, bila kita bagi, saya pegang satu lah macam Cikgu Syam kan. Dia bagi peluang naik jadi besar. Dia sendiri pun anak besar. Kalau kita bagi jatuh orang lain akan jatuhkan kita. Dia normal. Jadi Ya, memang betul. Ada karma. Setuju. Kena karma. Oh, dia keluar macam tu. Okey, kejap. Okey. Kita tak pakai karma. Kita kadok dan kadar. Ada karma. Istilah sekarang apa? Tuhan Ramadan. Tuhan bayar cash. Ambil. Bila kau jumpa Tuhan buat installment? Okey, Cak, I nak tanya. Semua ni, okey, siapa nak jawab open. Okey, macam kriteria dalam borang permohonan CJD kan. Okey, dia ada di situ dinyatakan perlunya pensijilan. Sebagai seorang pentadbir, perlu ke tak? Sebab sekarang ni kita tahu sekarang ni memanglah ada pentadbir yang muda kan. Tapi ada juga pentadbir yang dah nak bersara. Okey, perlu ke tak pensijilan tu sebenarnya? Siapa-siapa boleh jawab. Dia tagline dia peneraju transformasi pendidikan kan, pendidikan digital kan. Pentadbir mahir digital, guru kompeten digital, murid fasih digital. Perlu ke tak pensijilan tu? Sebenarnya bila cerita pasal sijil, paksa saya jawab lah. Sebab diorang senyap, malu-malu pula. Sebab dia tak ada kamera, sedap lah dia cakap. Tu lah. Kita tak ada kamera, sedap je cakap. Okey, sebenarnya kalau... Kejap Man, tengok mainan kita dua Man. Konon tak Apa ada dia? follower. Tengok tak mainan kita dua. Konon tak ada follower kan. Tengoklah supaya kita nampak lah. Kita dah lah tak ada follower kan. TikTok beli barang. Okey, sebenarnya kalau sijil, kita cakap pasal pengiktirafan atau sijil, perkara itu sebenarnya adalah untuk kepuasan diri sendiri sebenarnya. Dan sebenarnya bila kita terlibat dalam pendigitalan ni, sijil ni pada saya antara perkara utama ataupun nilai tambah lah. Sebabnya bila kita nak minta sesiapa buat ataupun ikut cara kita, sekurang-kurangnya kita ada backup. Sekurang-kurangnya kita ada sijil sebagai penyokong, pendokong kita bila kita cakap pasal tu. Dan bila kita minta guru-guru melibatkan diri secara aktif dalam pendigitalan, macam saya rasa saya, Cikgu Syam, Cikgu Jebat buat perkara yang sama di sekolah. Cuma diorang dapat 100%, cikgunya tak ramai. Dengki Cikgu tu. kat sekolah ada sikit. Tak boleh lah. Kalau saya nak 100%, saya ada 136 orang guru setakat hari ini. Okey. Dan saya dah berjaya GCE kan seramai 75 orang lah. Itu di SK saya berjaya dan lebih kurang 60 orang di SK KLA dulu. Wow. Tapi macam saya ni, saya tak suka nak buat sharing sebab selalunya meeting untuk GCE tu dia buat petang. Petang saya sibuk. Jadi tak adalah. Jadi saya dengar je lah Cikgu Jebat melalui handphone. Kadang-kadang gelak-gelak macam tu je lah. Sebab tak sempat. Memang tak sempat. Bukan tak nak berkongsi, cuma saya ada kekangan untuk berkongsi. Macam tu lah. Cuma Lucu hari ni dia join. sebab hari ni dah janji. Okey. Pastilah join. Berani tak join. Okey, sebab sijil tu satu nilai tambah, satu pendokong ataupun satu sumber kekuatan kita lah. Bila kita nak bercakap sesuatu, kita nak mengutarakan pendapat, kita nak memberi pandangan berkenaan dengan pendigitalan, kita disokong oleh sijil yang membuktikan kita betul-betul layak untuk bercakap perkara itulah. Mungkin kita boleh dapatkan TS Jebat sebab dia ada TS. Betul? Ini teknologis. Kita tak ada teknologis. Kita Belum doktor. lagi. Doktor sudah berhad. Saya tambahlah apa yang cakap tu, memang Cikgu Herman cakap tu, pensijilan tu ialah ada satu kawan dia dulu adalah
penerima anugerah TMK. Kalau dulu anugerah TMK sebelum Cikgu Juara Digital ni kan. Jadi dia nak pencen tau. Dia tahun sekarang ni dia nak pencen. Jadi dia punya Cikgu Jason tu adalah Cikgu Juara Digital dia di sekolah dia. Saya tanya, bos kau tak? Dia cakap dia banyak bagi support. So satu level lagi sebenarnya dia memang bukan dia tidak mau persijilan. Tapi macam dia bagi ruang seluasnya kepada cikgu-cikgu dia. Dia bagi yang cikgu tu mungkin dia sebab dia rasa dia akan bersara daripada ini kan. Jadi itu antara yang saya nampak karakter bila orang sudah sampai satu tahap lah. Maknanya bukan dia berhenti. Tidak, dia akan teruskan di mana sampai satu tahap dia boleh support tu dia support. Kemudian sijilan ni bagi saya macam yang masih ada lagi servis mungkin 10 tahun ataupun bila servis dan berada sebagai juru besar ke pengetua ke, I think sijilan sekarang senang lah. Betul. Macam baru-baru ni SIPP kan, senang lah kita boleh ikut, kita boleh dengar, gantung kepada kita lah. Jadi sebab banyak sangat, lagi satu percuma, KPM banyak bagi percuma lah. Jadi kalau dia rugi pula kan, orang dah bagi percuma, kita tak ambil rugi tu. Macam contoh GCE kan, lepas tu kawan-kawan pun dah ambil. Itu antara nilai tambah. Dan kalau untuk TS ni, untuk pengetahuan kawan-kawan lah, saya ambil masa 2 tahun sebenarnya. Dan kemudian saya berhenti. Saya berhenti sebenarnya. Dan masa tu saya tengah tahulah suka bakar-bakar orang kan, yang saya bakar Tuan Azizul lah. Betul. Dia dah tiba-tiba satu kali post dia tu, dia dah interview. Saya kata tak boleh jadi. Jadi nampak tak semangat tu? Kita bukan nak beat dia, tidak. Kita, tak mana boleh ni, kita bagi semangat, kita boleh buat kan. Jadi saya pun pergi PM Cikgu Azizul. Tapi bagus Cikgu Azizul ni pengajar. Saya pula tanya balik. Jadi Tuan Zul apa dia tanya, macam mana persediaan. Saya tanya balik. Tapi baguslah kawan-kawan ni dia bagi tunjuk. Jadi saya hantarlah, saya buat semua. Tapi terus teranglah untuk M-Bot, dia berbeza dengan Cikgu Juara Digital. Dia perlu istiqomah, orang cakap. Dia nak tengok. Dan kita memang dalam bidang itu. Macam saya punya soalan tu dia tanya, terangkan macam mana kita buat laman web daripada kosong sampai kita nak masuk laman. Lepas itu yang saya, memang bidang tu kan, kita ceritalah. So itu yang saya pun tidak sangka. Dan last, saya beritahu kalau saya di antara yang terpilih, kalau terpilih, saya bilang, saya antara guru besar pertama di Sabah yang akan ada TS. Gitu. Kita juga macam ni. Jadi saya memang saya punya bidang, industri memang dalam itu, dan saya pun tak sangka. Jadi bila keluar result tu saya tanya Tuan Zul, Tuan Zul belum ada, belum sampai point. Belum lagi. So dia orang kena mesyuarat tu. M-Bot ni lain sikit. Tapi dapat rasa kita dihargai lah, dan kita rasa kita ada nilai kita sudah di mana lah macam tu. So itu kawan-kawan tu ramai yang akan cuba ambil, dan saya memang galakkan ambil lah. Sebab dalam M-Bot tu macam TS tu kan, dia ada bidang-bidang dia lah, bidang-bidang dia. Cikgu Herman ambil. Kita support. Ambil TS lah. Oh tak nak, saya nak TF Pasaraya. Okey, jap. Macam I tahu sekarang ni situasi ada yang cakap okey boleh ambil, perlu ambil sebagai pentadbir sebab nak menyokong kan untuk cikgu ni sama-sama naik up kan digital kan. Okey, kalau untuk kriteria nak mohon CJD ni, Kak Syam, kena tak ada pensijilan ni? Kak Syam. Mungkin untuk kriteria ni dia satu bonus lah. Sebab memang ada bahagian dia tu kalau tak, kenapa dia wujudkan satu kolom yang ada sijil tu kan, sijil-sijil ada. Tapi sebenarnya bagi saya lah, tak ada kalau ada sijil tu satu bonus, dan orang macam situasi saya sekarang, cikgu tak boleh makan lah sebab kita pun kita pun tahu bidang kerja digital tu, dan kita sangat bukan mahir sangat, tapi kita at least kita cikgu-cikgu tak boleh nak cikgu-cikgu di bawah kita tu dia tak boleh nak makan kita, nak temberang dengan kita. At least kita ada ilmu sedikit lah. Tapi kalau untuk cikgu juara digital ni sebenarnya sebagai seorang pentadbir, kalau tak ada sijil pun sebenarnya mohon je dulu. Tapi sebenarnya yang paling penting, kalau kita tengok dekat borang permohonan tu, syarat dekat atas tu, dia
selain dia aktif di media sosial, dia ada satu perkataan yang mempunyai minat yang mendalam dalam transformasi bidang pendidikan tu dan menggunakan, dia tak cakap pula mesti pakar kan, dia cakap minat. Sebab bila minat, pentadbir tu dia akan sokong semua pendigitalan di sekolah. Sebenarnya satu lagi kelebihan kalau pentadbir ni, kalau siapa yang isi kategori pentadbir ni, satu tip yang saya rasa sangat-sangat membantu adalah apa saja kategori pertandingan aktiviti digital di sekolah kita boleh claim Ain. Sebab kita guru besar, kita fikir, kita boleh claim semua di sekolah tu. Betul. Walaupun cikgu A yang bawa, cikgu B yang bawa, cikgu C yang bawa, tapi kita boleh claim semua tu sebab atas tiket kita sebagai pentadbir dan kita yang memberi kebenaran dan kita kita beri bantuan dari segi kita bagi latihan kebenaran budak berlatih, kita bagi sokong mungkin cari kewangan kan, bawa budak-budak apa semua. Sebab kita bagi boleh bagi relief. Bagi relief tu sama. Kita bagi macam budak nak berlatih ke apa pertandingan ke, ataupun contohnya padahal program itu dilakukan oleh panitia cikgu panitia guru penyelaras pelestari kita yang buat program tu. Tapi dia bawa dekat kita dan dia bawa ke atas kerja, kita sokong. Kan kita sokong. Jadi kita boleh claim itu program sekolah. Faham? Sebagai seorang guru besar kita boleh claim. Tapi kalau kategori guru, dia tak boleh claim kerja orang lain. Faham? Kan? Betul? Kalau seorang pekerja, kita boleh claim. Kita boleh claim selain daripada kerja buat kita. Kita boleh claim pertandingan, pencapaian sekolah tu, kita boleh claim. Jadi maksudnya asal ada je berkaitan dengan pendigitalan, sama ada program ataupun pertandingan, kita sebagai pentadbir kita boleh claim. Asal ada semua data tu di tangan kita. Minta je daripada minta gambar, minta laporan yang sudah dihantar. Kadang sekarang ni semua ada one page report tu. Betul. Semua orang ada. OPR tu tinggal selit masuk je dalam siapa yang nak mengisi sekarang ni, ambil saya cadang. Itu ideanya. Ambil sebagai kan? Boleh claim. Tak perlu sijil pun tu. Tak perlu pun sijil, maksud saya sijil GCE, sijil pun tak perlu. Tapi program tu dah menunjukkan impak. Evidence tu dah nampak dah dekat sekolah kita, pembudayaannya tu. Ada budak bertanding, ada guru. Macam tu. Kadang-kadang ada sekolah GB-nya tak digital, tak ada pun GCE, tapi cikgu-cikgunya ada banyak GCE. Dia boleh claim. Betul. Okay, ada berapa orang dah guru Apple, berapa orang dah ada ini kan. Dia kira jadi macam kemenjadian guru dalam SKPM Quality at sekolah kan? Okey. Macam Cikgu Heman, selain daripada men-GCE kan ramai cikgu tu, apa lagi sumbangan digital yang Cikgu Heman buat kat sekolah? Ceritalah sikit. Apa data studio tu? Okey, sebenarnya itu je lah pun yang saya buat. Itu je lah pun. Sebab saya tak rasa pun benda tu satu inovasi, sebab saya gunakan apa yang ada dalam Google. Itu pasal saya tak boleh isi mana-mana borang inovasi ke apa ke. Sebab pada saya tu bukanlah satu inovasi, cuma saya mempermudahkan kerja pengurusan kurikulum di sekolah saya. Dan perkara tu pun sebenarnya dah diguna pakai. Kalau tengok dashboard saya yang terkini tu, saya dah buat lah link daripada 2021, 2022, 2023. So itu evident lah. Pada saya setelah beberapa tahun barulah itu boleh dikatakan satu amalan baik yang boleh kita nak share. Tu pun malu-malu nak share sebenarnya. Kejap. Ain tahu juga, adakah benda ni yang dijadikan inovasi? Inovasi kan? Ada join inovasi kan? Saya tak pernah join inovasi. Saya banyak pada kajian tindakan lah. Kajian tindakan berdasarkan dengan digital ke PDP? Ya, betul. Pasal digital. Pengurusan lah. Lebih kepada pengurusan digital. Saya tak pernah join mana-mana pertandingan inovasi lagi lah setakat ni. Cuma Kak Syam, suruh Kak Syam. Tak ada, Syam pun tak masuk. Bentang Ain. Hari tu masa dekat Labuan, dia dengan tim dia datang. Bentang kajian tindakan. Yang 12 tu kan? 12 langkah tu. Heman dah bentang. Ramai yang berminat sebab dia paperless kan. Memang
Okeylah. Sebenarnya bila kita mendigitalkan pengurusan dan selaras pula dengan apa tema Hari Guru tahun ni, guru Oh, apa? Guru Yang Jauhari. digital guru jauhari digital apa Aspirasi Negara Madani. tu. Okay, dengan apa lepas tu kita ada dasar pendidikan digital negara, okay? Dasar apa digital negara apa semua tu, perkara-perkara tu sebenarnya memberi itu pada saya pun dah cukup sebagai satu apa pencetus semangat untuk terus memudayakan pendigitalan ni lah. Saya bermula dengan pada mula-mula dulu saya ingat saya nak buat ERPH je. Lepas tu mula-mula saya ham. Masa ham data murid banyak. Jadi benda tu saya cuma berubah daripada bentuk-bentuk fizikal, file-file fizikal tu saya masukkan ke dalam folder-folder dalam Google Drive yang tersusun. Cuma masa tu susah nak akses lah. Lepas tu barulah saya belajar masa tu mula-mula sekali site, Google Site. Lepas tu barulah saya ada local studio lah, data studio sebelum ni. Dan data studio tu saya olah mengikut kehendak saya sebab selalunya bila ada kunjung bantu daripada mana-mana pihak pun saya tak pernah bawa satu file pun masuk ke bilik mesyuarat. Dan saya tak pernah panggil mana-mana guru. Saya tak pernah panggil mana-mana guru pun untuk menjawab perkara itu dan saya akan jawab. Selagi benda itu ada pada saya yang akan hadap. Okey, kejap nak tanya. Kejap nak tanya. Break kejap. Okey, sekarang ni Cikgu Hemal lah yang jaga semua benda tu. Ya, betul. Habis tu, kalau lah in case kan memanglah nanti jadi GB tak kekal di sekolah lama. Ada latih tak perintis untuk dashboard yang memang ada. Okey. Ada. Itu tak perlu dirisaukan lah sebab memang ada pasukan penggerak ICT di dua-dua sekolah lah. Jadi bila saya tinggal perkara tu masih boleh dijalankan oleh yang pengganti saya lah. Lepas tu bila ni pun saya dah fikirkan nanti saya dah ada beberapa orang. Kekurangan saya tak boleh bekerja dalam satu pasukan yang sangat besar dan untuk satu projek lah, satu kerja. Jadi AJK bawah saya tu saya rasa AJK kurikulum tolak KP saya rasa ada 9 orang kot ke 7 orang daripada bukan main besar sekolah. 9 orang je AJK. Saya tak boleh sebab saya boleh bekerja dalam satu komuniti yang kecil supaya kerja tu saya nampak progres dia dan saya boleh dapat maklum balas segera dari mereka sebab saya tak nak tanya orang ni orang A akan tuju ke orang B, orang B tuju ke orang C. Faham? Bendanya saya tak dapat. So selalunya yang dashboard ke apa ke memang dari saya. Isi dia saya dapat kerjasama daripada rakan-rakan guru lah untuk masukkan apa saja yang saya perlukan. So bila dah ada benda tu saya tak perlukan lagi mereka untuk menjawab apa-apa kunjung bantu ke persoalan ke daripada mana-mana pihak sekiranya ada kunjung bantu di sekolah. Jadi saya jawab sebab kita dibayar allowance untuk fikir sangat banyak. 60,000. Memang tak habis-habis. Boleh beli banyak tab CJD. Sekejap nak tanya. Hari tu kan ada perantisan kan hari tu. Habis tu pensyarah IAB ada tanya tak pasal Cikgu Herman menggunakan fully drive tu, tak ada file. Setakat ni alhamdulillah pensyarah saya pun memberikan kerjasama yang baik lah sebab dia mungkin faham kot saya tak suka kertas dan saya dah tunjukkan sebenarnya apa yang saya tunjukkan tu pun antara kalau saya masukkan dalam folder pun benda tu lah cuma dia lebih mudah. Saya boleh update bila-bila masa dan dia akan dapat data itu real time. Selepas saya update, dia dapat tengok terus. Kalau nak tunggu saya cetak, nak saya hantar pula, nanti dia jadi lambat. Jadi setiap progres tugasan saya untuk perantisan pun saya buat macam tu dan saya akan update dekat dashboard saya dan lecturer saya akan dapat lihat serta-merta lah semua. Apa saja laporan, apa saja data, apa saja gambar yang saya masukkan, semua dia dapat tengok secara terus. Tu antara kelebihan lah digital sebenarnya. Lagi satu, kalau kita simpan folder banyak-banyak dalam bilik tu, kalau tertimbus mati. Tu macam jebat tu kat belakang. Tu bukan folder, itu buku. Nasib baik tak nampak. Maklumlah kita tak ada kamera. Okey, soalannya tak nak tanya Cikgu Jebat sebab semua orang memang tahu dah apa Cikgu Jebat ni memang mendigitalkan sekolah dia lah, banyak lah sangat kan. I nak tanya pada Kak Syam sebab
Cikgu Jebat soalan lain I nak tanya pada Kak Syam. Ramai yang claim Kak Syam ni macam menyepikan diri sebenarnya. Ramai Kak Syam ke mana? Kak Syam menghilang ke apa? Sebenarnya Kak Syam ada je. Okay, Kak Syam buat apa kat sekolah Kak Syam? Budaya digital apa Kak Syam buat kat sekolah untuk mohon CJD? Kenapa Kak Syam diam sikit sekarang? Kenapa Kak Syam? Dia sibuk buka kat masjid. Tak adalah. Apa tu sebab bila dah jadi pentadbir ni dia ada lain sikit lah. Tapi cuma ada je sebenarnya. Cuma kita tak ambil, macam Cikgu Jebat cakap, kita tak ambil posisi di depan tu. Kita ambil posisi di belakang tabir kan Cikgu Jebat. Kita tak ambil posisi, kita surung orang kita. Jadi sebenarnya nampak kita. Tapi sebenarnya ada je, kita follow je apa-apa perkembangan semua tu. Tapi sebenarnya kita buat sharing juga sana sini. Tapi cuma mungkin sharing tu berbentuk dalaman lah. Dia tak open. Kalau macam kat sekolah Kak Syam buat pendigital apa? Transformasi digital apa Kak Syam buat kat sekolah? Selain yang tahu Kak Syam ni menjisikan sampai level tu kan semua cikgu sekolah Kak Syam. Ya, sebenarnya kalau asalnya masa dapat CJD tu kan dekat SK Ranca-Ranca. Sampai ke SK Ranca-Ranca tu, sekolah tu dia lagi pakai file tau, RPH. Okey, faham. Salah satu kita tukar tu adalah ERPH kan. ERPH. Sebab sekolah lama SKSNN memang dah di ERPH kan masa tu. Baru jadi tukar ERPH. And then masa tu dari segi pengurusan pentadbiran akak dah start aktifkan akaun CM masa tu. Jadi masa tu pakai CM tu dan semua drive kita semua dah start kumpul, start apa. Itulah sebab bila pindah je dari sana kan akaun CM tu kita tinggalkan. Jadi baru yang datang dia bahan tu kekal lah. Maksudnya ada di sana boleh buat rujukan apa semua senang lah. And then bila sampai kat layangan ni pun selain sebenarnya kalau ikut sejarah 3 buah sekolah ni SKSNN 100% berjaya tau digoogle-kan 100% juga. Okey. SK Ranca pun masa itu berjaya juga digoogle-kan 100% masa saya di Ranca-Ranca dan alhamdulillah di SK Layangan ni pun 100% digoogle-kan juga kecuali dan kita menang sedikit daripada cikgu Jebat. Kita PPM dan PO dan Qurani pun kita pekerja kebersihan dan keselamatan tu kita tak google kan. Kiranya kalau campur-campur ramai jugalah yang Cikgu Herman cakap sikit tadi. Cuma saya tak google kan. Cuma saya kurang GCT tapi dalam proses ya Cikgu Jebat sebab saya dengan Cikgu Jebat ni kami ni berdengki tapi dengki yang baik kan. Ya, faham. Yang baik tau. Kenapa saya mencabar diri saya? Kenapa Cikgu Jebat boleh buat? Saya tak boleh buat. Macam tu. Kenapa Herman boleh buat lah? Herman boleh buat lah. Saya tak boleh buat. Macam tu. Maksudnya benda tu boleh buat. Dari kita je nak tak nak kan. Macam tu. Okey. Kejap. Macam soalan ni best je kan. Okey, nak menjisikan cikgu kan. Macam Ain pun leader juga. Betul Ain ajak juga cikgu-cikgu ni. Adakah sebab Ain ni bukan pentadbir jadi cikgu tak nak follow ke macam mana? Tak tahulah sebab macam ini saya kongsi satu tip lah kan. Share please. Nanti Ain pergi bisik dekat PK ataupun guru besar Ain. Okey. Kalau sekarang ni kita dah ada 3 punca kuasa yang sangat besar pasal digital ni. Yang terus ke-7 pun peningkatan upaya pendidikan digital sekolah. Betul. Lepas tu kita punya dasar pendidikan digital lagi. Tambah lagi dengan tema Hari Guru kita 3 perkara ni kan. So Ain boleh bisik ataupun PK Ain bagi tahu letak pensijilan tu dalam keberhasilan. Faham. Baik. Baik. Untuk SK Layangan ni saya letakkan keberhasilan tu mencapai sekurang-kurangnya GCE level 1. Kalau dia dapat level 1, dia dapat markah penuh. Tapi kalau dia dapat level 2, dia lebih sasaran. Perasan tak? Faham. Jadi cikgu satu sekolah.
Dan kita mesti ada tim lah. Bukan saya seorang je. Saya mesti ada Betul. tim terdiri daripada penyelaras bestari, guru media, guru yang muda-muda ni. Kita bawa sebagai tim penggerak digital. Betul. Mereka ni lah yang bantu saya. Maksudnya saya kalau gerak seorang memang pengsan saya. Tapi saya ada tim-tim yang bagus. Guru-guru yang sangat bagus ni yang membantulah. Jadi maksudnya kita buat. Selain daripada tu saya mulakan dengan OPR. Saya nampak sharing-sharing tentang OPR. Ina buat OPR. Best lah OPR ni. Sebab bila jabatan minta laporan semua di hujung jari. Betul. Maksudnya masuk je dalam tu. Okay. Ada tak buat program kebat? Ada tak buat program ni? Ada tak buat program remove? Ambil je daripada tu aku. Semua di hujung jari kita. Sebab tu saya suka. Jadi saya ni pengguna tega Google Classroom. Jadi dalam Google Classroom orang banyak anggap Google Classroom ni hanya semata-mata untuk subjek. Salah tanggapan tu. Sebab Google Classroom ni bukan hanya untuk ARPH, bukan hanya untuk untuk subjek. Tapi Google Classroom tu kalau kita pakai semaksimum mungkin, banyak benda. Macam panitia, kita tak pakai dah file. Kita pakai Google Classroom panitia. Macam tu. Jadi begitulah saya membudayakan pendigitalan tu di sekolah. Dan sekarang ni pun dalam proses nak saya masuk pergi SK Cikgu Jebat bekalan TLDM. Masuk situ saya nampak bilik dia. Bilik apa tu? Bilik apa tu Cikgu Jebat yang bilik kursi meja dan kursinya yang rendah tu yang macam meja Jepun tu. Bilik buka puasa. Bilik digital tu kan? Saya masuk bilik tu saya teruja tau. Saya tengok kan bajet tak besar sangat. Cuma sediakan meja, budak boleh bebas, boleh baring, boleh apa. Best lah. Dia konsep santai. Tapi dia dekat situ letak LCD, letak apa semua. Maksudnya bilik digital STEM. Kita boleh jadikan gabungkan begitu. Terus saya dapat. Sekarang ni dalam proses lah. Proses nak mendapatkan infrastruktur yang begitu tu lah. Yes. Okay. Aku nak buat bilik tu terapung Asyam sebab dah tak ada tempat dah kat sekolah aku. Pub ni diam-diam. Okay. Macam Kak Syam dah cakap tadi kan. Kak Syam cakap bajet tak besar lah. Okay, inilah soalan yang I nak tanya pada Cikgu Jebat kita, GB Jebat kita. Seorang GB nak mencari dana tu, perlukan rakan strategik yang ramai ke? Perlu macam pandai ke? Ambil hati ke? Macam mana Cikgu Jebat mencari dana untuk menyediakan fasiliti digital ni untuk budak, untuk cikgu? Mungkin ada yang dengar ni nak belajar juga macam mana nak cari dana tu, nak sediakan benda tu. Soalan mahal lah untuk TS. itu perlukan betul lah Ain. Dia perlukan, I think dua-dua perlu. Kita perlu. Tapi untuk pengetahuan Ain, SK Pangkalan TLDM ni dia ada 2 kementerian. So Faham. kami boleh double cropping. Tak aci. ITM Kebukan sendiri dah pijak kaki, dah masuk, dah duduk, dah pusing dah kan. Memang masih dalam ongoing lah pun. Kita bukan cakap kita terus, tapi kita ongoing sebab saya boleh minta dekat ATM, saya boleh minta dekat pendidikan. So dua-dua boleh minta lah. Kayu. Sebenarnya bergantung pada lepas tu kan kita kena ada kawan, kawan strategik tu kena jaga. Contoh kan, lepas tu ada cara kita share lah. Cepat jual sekolah. Dia jual sekolah. Dia jual kapal selam TLDM tu dia jual. Saya pun macam tu sekarang ni, saya tengah nak jual SK layang-layangan ni supaya orang luar yang nak masuk. Orang luar yang akan macam bertubi-tubi nak bagi sumbangan. Itu yang sekarang ni jual sekolah. Kan Cikgu Jebat? Kena jaga lah. Ya betul. Kita kena jaga kita punya parlimen. Macam baru-baru ni kan. Syukur Alhamdulillah. Saya cerita. Memang kita pun sudah ada ciri-ciri nak ke Google Reference School dan ada beberapa syarat, betul tak? Syarat yang tidak mencukupkan kami adalah Cikgu Syam pun pernah cakap dengan saya. Dia bisik juga. Dia kata Cikgu Jebat kena ada Chromebook. Saya cakap di mana nak cari Chromebook? Kan itu cerita bukan cerita. Beritahu hari ni 2 bulan depan dapat kan. 2-3 tahun itu kita. Syukur Alhamdulillah, kebetulan kita marilah kita pergi ni kawan-kawan kita, saya punya JPK, kita pergi jumpa Parlimen Sepanggar ni kan. Kebetulan masa tu dia jadi timbalan Menteri Pengajian Tinggi.
So saya terangkanlah tentang pendigitalan Google everything. Alhamdulillah kami dapat 20 biji dengan lesen. Jadi Wow. memang antara akan insya-Allah mudah-mudahan dalam perjalanan untuk melengkapkan permohonan itu. Jadi kita kena ada kawan strategik lah. Kena cari dia. Tapi percaya memang kreativiti mencari duit itu adalah satu kreativiti guru besar kena ada lah. Kan? Ya. Dia kena ada. Sebab kalau tak boleh jaga betul cantik. Kak Syam ada nak tambah? Ada nak tambah tak? Tak adalah, Kak Syah cakap mulut kena manis, selalu menanam tepi bibir. Mulut kena manis. Bukan sebab nanti kita juga dapat anak-anak didik kita yang juga dapat. Yang penting. Kadang-kadang muka TV ni kena tebal juga kan cikgu. Kena Cikgu tebal juga, Jebat. betul. Kena tebal juga. Kalau nampak-nampak. Kadang-kadang kau dah minta kan hari tu? Minta lagi. Untuk anak-anak. Okey. Maksudnya kena bawa sekali dengan kertas kerja lah kalau pergi parlimen ke Adun ke. Janganlah ILEO je. Mestilah perancangan dan strategi. Salah satu yang kita tunjuk adalah kita macam Cikgu Syam cakap lah. Kita kena jual produk kita. Saya jual lah. Kejayaan, pensijilan pencapaian kita. Pencapaian kita antara trainer yang paling ramai di Malaysia. Boleh cakap di Malaysia lah setakat ni. Dia adalah saya bagi panas sebab supaya Cikgu GB Syam lagi dia potong lagi kan. Jadi itu antara yang tentang proses. Antara yang kita ada sekolah, kita ada potensi, kita ada pencapaian, barulah orang nak bagi sumbangan. Kalau sekolah kita sepi-sepi je apa semua, aku nak bagi sumbangan pun macam apa? Kan? Jadi macam itulah itulah saya cakap tadi, istilah saya ni senang je, jual sekolah sikit. Kena jual sekolah. Faham? Sebab saya pernah pengalaman semasa saya di SKSNN, saya adalah kita biasa bila kita nak dapatkan bai'ah. Dulu kan ada tawaran bai'ah tu. New Deal tu kan. Bila kita nak dapatkan bai'ah tu, kita kena bentang dekat Nazir dengan cara kita menjual sekolah. Apa pencapaian sekolah, apa yang sekolah tu, Nazir tu baru Nazir nampak, wow, dia nampak sekolah ni layak bai'ah macam tu. Jadi kita macam tu lah juga dengan penyumbang-penyumbang, dengan rakan strategik kita. Kita kena buat macam tu lah. Cikgu Herman nak belajar. Tapi Ain, walaupun cikgu Jebat ada 2 bapa sekolah dia, tapi cikgu Herman ni sebenarnya lagi banyak bapa-bapa. Sebab cikgu Herman ni sekolah dia sangat tu juga tau. Dia banyak penyumbang, dia banyak sangat penyumbang kat sekolah dia ni sebenarnya. Cerita dah sikit. Ya sebenarnya kalau nak cerita pasal sumbangan tu, alhamdulillah lah SK Berjaya tu ramailah yang sudi memberi sumbangan untuk banyak pertandingan sebenarnya. Kami ada beberapa pasukan macam sukan ke apa ke, termasuk tim inovasi. Saya baru tim inovasi murid tahun 3, tahun 4 yang akan bertanding. Ni pun itu adalah antara kerjasama guru dan ibu bapa lah. Dan kebanyakannya yang video-video yang saya share pun selalunya dalam kalangan murid-murid sendiri yang mencipta, membuat ataupun semua perkara berkenaan video tu diorang juga yang in charge sepenuhnya. Tu antara kekuatan di SK Cyberjaya lah. Cuma kekangan kami tempat lah. Tempat kami dah tak ada tempat dah sebenarnya. Itu yang bila cerita pasal bilik apa semua tu, kami dah tak ada tempat untuk kami terus berkembang sebenarnya. Jadi harap-harap ada sinar lah nanti. Okay. Kalau pasal sumbangan kerjasama ibu bapa, mungkin ada satu part yang cuba mensensasikan apa-apa saja isu. Tapi daripada hampir 3,000 murid saya sekarang, ramai saja ibu bapa yang sangat-sangat komited untuk membantu menyokong apa saja program sekolah. Sebenarnya ada beberapa program pasal pendigitalan dan juga e-buku teks yang mungkin kita akan laksanakan dalam masa terdekat. Cuma perbincangan lanjut lah perlu kami susul ke pihak JPN, ke pihak PPD, ke pihak KPM nanti, sebab ia melibatkan kos yang mungkin dikeluarkan oleh ibu bapa sendirilah.
Alright. Mungkin kita akan berubah kepada Apple, mungkin pakai iPad, kita tak pakai. Amboi, dia nak lawan. Saja menyakit hati, geram. Bangun terus. Apple. Nak pakai iPad. Cikgu Jebat. Tanya Cikgu Jebat. Ada yang tanya macam mana dengan sekolah luar bandar. Masih lagi tak dapat perhatian. Ain percaya kan. Cikgu Jebat sebelum ni datangnya daripada sekolah luar bandar juga kan. Sebelum ke SK Pangkalan TLDM. Oh tidak, kawasan SK Pangkalan TLDM ni memang kawasan zon telipuk. Zon telipuk ni Ain, dia melibatkan 10 buah sekolah. 10 sekolah tu dia memang antaranya memang SKM lah. Okey. Saya harap memang ya itu antara cabaran lah. Tapi janganlah jadi kekangan supaya tak boleh apply cikgu juara digital. Saya percaya ada satu orang cikgu. Cikgu Aisyah tu kawasan tu memang talian pun tak bagus. Betul. Tapi dia tu kajian tindakan macam mana Cikgu Herman dan Cikgu Syam. Jadi dia tunjukkan itu. Sebab saya bila tengok dia punya pengantaran, dia punya slide tu, dia tidak banyak tentang pendigitalan tu. Tapi adalah sikit. Tapi itulah yang antara kita tidak tahu. Kadang-kadang nasib dan rezeki lah juga. Betul. Kan? Jangan pula jadikan bilang, bila sekolah jauh ni tak payahlah kita kena ada internet bagus, sekolah kita tak bagus. No, tidak juga, tak boleh. Kita kena bawa juga sekolah kita. Sebab kadang-kadang bila kita bawa nama sekolah tu tiba-tiba menang, kadang-kadang peruntukan datang. Betul. Itu dia orang kena, ni kita kena tolong lah. Itu cara yang. Ya. Betul. Saya setuju dengan Cikgu Jebat. Antara perkara utama yang perlu kita laksanakan untuk mendapatkan bantuan kewangan dari mana-mana pihak sekalipun adalah kita perlu menjual sekolah. Bukanlah kita perlu jual kelas-kelas mana yang kosong yang tak terpakai tu. Tapi kita perlu menjual produk sekolah. Apa yang ada, apa saja kekuatan yang ada di sekolah tu kita highlightkan. Cikgu masukkanlah dekat mana-mana FB cikgu tu kalau boleh. Sebenarnya saya rasa FB tu pun antara perkara yang cukup sesuai untuk kita promote apa yang kita lakukan di sekolah. Saya ni ortodoks sikit, masih berpegang pada FB tu, TikTok tak ada keluar video. Ain nak tanya kan. Kalau macam nak dapat dana, salah satu caranya juga adalah menyertai pertandingan macam CJD, betul tak? Betul. Kalau kita ditakdirkan ada rezeki untuk menang, kita akan dapat makeover kot. Satu bilik. Satu hub untuk digital sebab market. Sebab tu tak dapat, tak ada bilik. Sebab tu saya tak menang kot. Tak ada bilik. Terapung. Tapi itulah. Kos MDEC nak sponsor. Tapi itulah banyak je pertandingan yang bagi duit. Contoh kita ada Fun for Life, kita ada Arus Academy, kita ada media, Arus Media kan. Semua tu antara orang kata yang banyak duit jugalah macam MDEC kan. Betul. Okay. Last. Sebenarnya kalau ikut soalan banyak lagi. Tapi dah sejam setengah ni. Okay. Last lah saya nak tanya. Apa nasihat ataupun pesanan daripada Cikgu Herman, Kak Syam dengan Cikgu Jebat untuk cikgu-cikgu ni memohon permohonan CJD sebelum ditutup? Dia dah dilanjutkan kepada 24 hari bulan. So sedikit pesanan macam mana mungkin nak munikan resume ke, cara nak buat resume ke, macam mana. Kita tak sentuh pun buat resume. Sebab saya rasa banyak sangat ada perkongsian yang negeri buat semua dah sentuh pasal resume. Cuma nak minta GB dengan PKP ni promosi sikit lah. Macam mana nak suruh cikgu ni pergi mohon CJD. Gitu. Siapa dulu? Cikgu Herman dulu. Okey. Kalau pasal resume tu, antara perkara penting yang perlu ada dalam resume tu, lampiran tu, cikgu kena highlightkan apa saja kekuatan dan sumbangan cikgu walaupun perkara itu sebenarnya pada cikgu tak ada apa. Walaupun dia peringkat sekolah. Mungkin dia peringkat sekolah, tapi impaknya kita boleh nampak. Mungkin contohnya cikgu buat 2-3 siri bengkel dan seterusnya cikgu berjaya mengubah persepsi guru-guru di sekolah itu tentang bagaimana pendigitalan ini mampu mengubah cara kerja mereka. Sebenarnya macam saya selalu sebutlah, digital make it simple. Tak perlu kita pun perlu betul-betul memahami apa itu keperluan digital dan seterusnya kita budayakan di sekolah. Pembudayaan dekat sekolah kita sendiri itu satu kekuatan pada saya. Jadi saya rasa perkara itu perlu di-highlightkan dalam resume. Alright. Kak Syam?
lebih kurang juga, tapi bila buat resume tu, Mm-mm. senaraikan apa yang kita dah buat dalam Google Form tu tadi, Mm-mm. masuk di dalam resume tu guna Canva ke guna apa, Mm-mm. senaraikan semua tu dan niat betul-betul nak isi CJD tu sebab saya nak dapat layak masuk CJD tu, buat niat, pasang niat, Mm-mm. saya ilmu, saya nak dapat banyak faedahnya, macam tu lah maksudnya. And then satu lagi, jangan sebab saya risau, sebab macam saya mula-mula dulu kan, saya rasa macam hebatlah diorang ni, kalau saya isi saya kalah lah, macam tu. Sama. Maksudnya kita beranggapan macam tu. Tapi sebenarnya macam ni. Memang kita kalah. Sebenarnya kalau dia tak isi kan Man, confirm kalah lah. Betul. Ya, betul. Ha. Lagi satu jangan pakai gambar lama. Kalau tak isi, confirm dah kalah. Tapi sekurang-kurangnya bila kita isi, sekiranya rezeki, Allah bagi rezeki tu, kadang-kadang kita tak sangka benda yang kita isi tu, niat kita tu isilah semua macam sebagai seorang pentadbir tadi saya dah cakap dah, sebagai seorang pentadbir klaim semua. Claim. Tapi sekurang-kurangnya kita berjaya menjadi salah seorang daripada keluarga Cikgu CJD. Juara Digital. Ya. At least perkara tu antara perkara terbaik lah sepanjang perkhidmatan. Cikgu juara digital kot. Kan? Ha. Jadi jangan dulu menyerahkanlah. Isi je dulu, hantar je dulu, kita tak tahu rezeki kan. Betul. Macam akak pun, akak dah sangka top 5 pula. Sambil-sambil hadir kursus tu. Itulah kita tak sangka. Jadi isi dulu. Kalau tak isi memang confirm kalah dah. Betul. Tapi isi dulu, separuh kaki dah ada dah. Tapi kita tak tahu. Ayat dia. Kan? Betul. Dia macam kursus juga, separuh kaki ke dalam. Tu lah dia. Okay, cikgu cepat. Macam Cikgu Syam dengan Cikgu Irman cakap lah, cuba. Bukan sebab kalau kita tak cuba, kita tidak tahu nasib tu macam mana. Dan kemudian lagi satu, kita tidak tahu rezeki tu. Kadang-kadang rezeki tu ditentukan untuk kita pun. Cuma dia nak kita penyebab saja. Cikgu tak apalah, cikgu. Kan? Cikgu menang atau tidak, itu soal nombor 2. Yang penting cikgu sekolah dulu. Saya pun 2 kali salah template lagi, tak ada guru lagi, main hantar je. Kali kedua tu barulah kita dah tampak jalan, patutlah silap, di mana silap. Sebab sekarang lagi banyak lah. Kalau cikgu tidak, mungkin orang lain akan, jangan salahkan orang lain kalau orang lain dapat banyak perhatian dan dapat banyak dana untuk sekolah cikgu. Dia orang tak mau cuba, betul tak? Betul. Jadi saya punya pengalaman Cikgu Juara Digital ni, saya dapat profil yang sangat besar. Saya guna untuk Edu Influencer 3.0. Dapat saya juga pakai tu, saya cuma kasih kemas saja. Jadi walaupun susah payahlah nak susun Edu Influencer 3.0 dapat. Lepas tu guna untuk TS ni kan, saya guna yang profil yang sama, cuma kita tambah bagus. So makin lama makin bagus. Dan kemudian ikon guru digital peringkat negeri Sabah, semua profil yang sama daripada CJD. Jadi kadang-kadang cikgu kena buat juga. Kena buat baru-baru macam Cikgu Syam dengan Cikgu Irman cakap, masukkan. So nanti itu akan guna untuk kita naik pangkat. Kan? Mungkin kita nak cikgu guru cemerlang, kita nak pakai juga. Tidak ada cakap bilang rugilah, buang masa, tiada. Kan? Lagi satu, kena tengoklah kalau kita dah 15 tahun duduk dekat sekolah tu, dah ada perubahan digital lagi masih juga macam tu, cikgu cubalah. Kalau tak mahu juga, apa boleh buat. Yang penting kami dah, tiga-tiga kami dah cakap. Kan, itu terserah. Kita dah masak bagus-bagus dan kau nak makan, itu sendiri punyalah. Kan, kita tak boleh nak cakap apa. Muncul ni tak bakar. Mentang-mentang kau orang buka awal. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Apa yang Cikgu Jebat cakap, sebab Kak Syam pun asalnya template CJD tu asalnya adalah kategori pertandingan lain tau. Faham? Bila kita dah mula dengan satu pertandingan, kita dah ada asal kan Cikgu Jebat. Bila kita dah bermula dengan satu pertandingan, mungkin boleh anggap CJD ni sebagai permulaan lah. Tapi macam akak mula dengan pertandingan lain. Jadi maksudnya kita
bila kita dah mula dengan satu pertandingan, kita dah mula mengumpul bahan. Mm-mm. Mengumpul sipil, mengumpul Mm-mm. evidence, dokumen. Jadi sikit-sikit kita murnikan. Untuk ikut pertandingan ni, kita murnikan. Mm-mm. Alhamdulillah. Kami ni tiga-tiga semua Edu 3.0 ni. Itulah yang dengki tu. Ya, Belum ada rezeki. Tak apa. Kami tiga-tiga ni. Man pun cakap. Man pun sebenarnya guna benda yang sama. Untuk Faham? Betul. Guna benda yang sama. Oi, cabaran nak buat video. Cuma itulah antara kelebihan si Ah, ah. KD 2024 ni tak perlu buat Buat video. Itu antara big relief lah pada saya. Kalau saya buat video pendek pun 2-3 minit lama gila. Sebab banyak gelak daripada cakap sikit gelak. Tengok kenapa muka aku macam ni? Gelak. Dah kenapa rakan nak Padahal- tengok muka? Sebab muka sendiri. Wow. Sakit pula hati tengok. Okey, sebelum last dekat borang CJD tu ada kenyataan peribadi kenapa awak layak dijadikan menjadi CJD kan. Okey. Ain tak nak tanya benda tu 150 patah perkataan tu, Ain tak nak tanya tu. Ain nak tanya apa tagline ataupun motto mesti ada dekat resume Cikgu Herman, Kak Syam dengan GB Jebat. Macam Ain pun ada Ain letak satu motto Ain. Kalau macam Cikgu Herman, apakah motto itu? Oh, saya tak berubah motor lah itu. Saya main hentam je saya tulis. Kalau saya tu saya dipesan oleh Cikgu Syam tu, dia cakap, Cikgu Jebat bagi masuk nama Cikgu Jebat tu. Nama kau panjang betul dia cakap. Jadi saya bagi, itulah start saya bagi nama masukkan nama. Cikgu Jebat letak nama Cikgu Jebat. Wow factor dia sebab dia dikenali sebagai Cikgu Jebat. Jangan letak nama Idris tu. Susah kan? Sebab orang Kan? Jadi itu kalau Tak, masalahnya nama dia panjang tak apalah. Nama aku dah pendek. Aku nak letak nama apa? kau tak payahlah, kau ada satu dunia kenal. Cikgu Jebat punya tu. Ya, tu. Kalau tak silap Ain, Cikgu Jebat, dia punya tagline kan be the first, betul tak? Yes. Ha. Itu be the first. Ah. Bukan nak jadi yang terbaik, sebab kalau nak jadi yang the best tu, kadang-kadang kita compete dengan kawan-kawan kita. Bila tak dapat jadi, kita akan cuba untuk jadi tetap nak jadi the best tau. Kita cakap, oh ya apa. Jadi perasaan itu akan ada dengan setiap orang. Macam dengan saya pun ada. Jadi saya tak mau ada perasaan tu. Sebab yang kita compete ni kawan juga. Nanti pusing balik kawan juga. Nanti jumpa kawan juga kan. Jadi biarlah dia menang pun, kita doakan jugalah kan. Jadi kalau be the first, kita rasa ada benda lagi yang kita boleh kasih bagus. Kalau be the best, mana kena buat produk tu tak ada cacat. Itu sebab saya ambil be the first lah. Senang untuk kita kena ada macam contohlah sekolah luar bandar kan, dia kena ada orang pertama. Macam mungkin tempat Ain sendiri mesti ada jadi orang pertama. Tak apa, nanti ada orang ikut. Memang orang yang ikut tu mungkin akan lebih bagus dari kita. Itu kita kena ready lah. Kena ready. Itu akan berlaku dengan kita. Sebab nanti akan ada. So tujuan kita bukan selama-lamanya nak jadi kan, nanti akan ada orang. Tapi biar kita yang pertama lah. Cantik tak cantik, yang buat dulu, kita buat dulu lah. Macam tu lah. Itu salah satu saya punya tagline lah. Okey lah tu, ada tagline kan. Sebab Ain tengok Cikgu Zah pun ada, Cikgu MK pun ada, Cikgu L pun ada dia punya tagline. Sebab Ain dapat resume dia orang semua ni sebab Ain minta. Kak Syam, ada tak satu motto ataupun tagline Kak Syam? Tak ada sebab masa tu kan, tu dah saya cakap tadi. Akak isi resume akak skema. PowerPoint. Dia punya resume ada dengan saya. Inilah si Syam kan dia akan menunjukkan. Akak itulah akak tak sangka macam rezeki. Itulah namanya rezeki kan, kita tak sangka. Tapi mungkin impak dia tu orang nampak dekat bawah-bawah tu dia punya macam tulang. Cuma akak pastikan yang macam maksudnya akak tunjukkan yang masa tu nampak tau impak dia, perubahan dia. Maksudnya sebagai ejen perubahan tu yang macam kita ni sebagai pemangkin, pencetus spark. Macam gitu. Faham? Spark. Spark itu. Okey. Cikgu Herman ada nak kata apa-apa lagi sebelum kita end live? Tak ada apalah kot. Kalau tagline tu biasanya saya gunakan aku cikgu kot. Betul. Okay. Yang suka.
Okay, sebenarnya kenapa saya tulis itulah saya guna tagline saya tu sebabnya sebagai cikgu kita fitrahnya akan terus belajar dan terus mencari ilmu walaupun setinggi mana pun kedudukan kita, walaupun siapa pun kita, selagi kita bergelar cikgu, itu antara perkara yang perlu kita laksanakan. So kalau saya tulis aku cikgu kot, maknanya segala perkara itu selalunya saya akan mulakan dulu sebelum saya minta rakan-rakan guru yang lain untuk ikut lah, ataupun kalau selepas apa saja penanda arasan atau apa saja program, saya akan cuba dulu program tu, saya buat dulu, saya tengok keberkesanan dia, apa keperluan dia, sebab kita tak boleh expect semua benda yang kita dapat daripada orang boleh kita amalkan dengan baik di sekolah kita. Tak, kita kena sesuaikan dengan persekitaran sekolah, dengan keupayaan kita, dengan kekuatan yang kita ada. So itu antara perkara yang saya gunalah aku cikgu kot tu. Lagi satu selalunya saya sebut bunga yang tumbuh mekar di taman saya tak pasti boleh hidup subur dan Jiwang cantik di taman kot. tuan. Barulah jiwang sikit kan. Wah, sebenarnya dah kebulu ni. Tak boleh cakap banyak gitu puasa. Tu lah, sebab saya tengok Jebat punya headphone sakit hati pula. Boy. Tapi hari ni dia tak live bukan di rumah bukan. Jadi rumah lah ni. Oh, okay, biasa nampak kat belakang green screen je. Muncul tak letak kapal selam kat belakang tu kan? Tak, dia dekat rumah pun pakai blazer. Tak apa punya orang. Bukan. Perasan tak dekat blazer dia tu ada apa? Ikan Ada air apa? dekat channel Perasan ni, tak kat blazer dia ada apa tu? Yang kita pergi Tak nampak, je tak dapat. nampak. Perasan tak? Lencana tu. Leader je yang dapat tu. Oh iya ke? Ya. La ilaha illallah. Kita meraihkan air punya channel man. Jadi kita pakai smart lah. Jadi orang pun tengok, oh ni bukan alang-alang yang dijemput kan. Jadi yang Bos, aku pakai smart gila ni tapi masalahnya tak keluar video. Orang baju pun ni tapi tak keluar. Kena jemput lagi lah lepas ni. Kan? Sebab I rasa semua ni first time kan live dekat TikTok kan. Semua macam banyak lagi benda baru kan. Nanti boleh sembang lagi Ain. InsyaAllah. Okay. I rasa sepanjang 1 jam 45 minit ni, I rasa perkongsian ni, sesi ni tak adalah yang sia-sia. Walaupun sembang santai tapi I rasa sangat bermanfaat. Banyak juga I belajar. Banyak juga yang sebenarnya I nak tanya pada Cikgu Jebat. Hari ni I dah tanya. Nak jumpa dia tak tahulah bila lagi nak jumpa. Sebab susah kalau jumpa dia ni. Orang glamour kan. Dengan Cikgu Herman, I sangat segan sebenarnya. Untunglah dia join Ain 2 kali. Ain minta dia. Hari tu masa cameo sekejap hari tu. Masa Cikgu Zaf dengan Cikgu MK. Boleh tak? Boleh? Okay. Sporting gila. Tapi masih jumpa kat CJD serius gila. Masa dengan Kak Syam memang antara yang orang Ain nak jumpa sebab masa di CTP tu lah. Cikgu kita lah kan sebenarnya yang share pasal di CTP. Lepas tu jumpa dekat meet up Google Office tu kan. Oh ni Kak Syam macam gini. Lepas tu hari itulah macam rasa macam baik. Rasa macam close sangat dengan Kak Syam. Sebab Kak Syam datang Terengganu dia cakap, Ain jom jumpa. Jauh kok ke Maman dengan Cukai dia nak datang. Tak apalah Kak Syam biar Ain pergi. Dia dengan tak ada kenderaan dia naik flight daripada Sabah. Lepas tu nak jumpa Ain dekat Cukai. Jauh tu 3 jam. Okay tak apalah Kak Syam biar Ain jumpa. So nampak tak walaupun kita orang ni kenal secara maya tapi bila dapat berjumpa secara fizikal hubungan tu memang akrab lah. Okay. So tak ada apa-apa dah kan? Lama dah kita sembang. Okay, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada Cikgu Jebat, orang yang ikon besar juga. Sama dengan Kak Syam, ikon besar juga dalam dunia digital dan dalam dunia orang kata pentadbiran. Antara guru besar yang menjadi inspirasi ramai. Siapa tak kenal dengan GB Syam? Dekat Semenanjung ramai yang kenal dengan GB Syam. Okey, sama dengan Cikgu Herman, antara nama yang gah juga dalam Luka Studio. Berapa dapat like, so tak tahulah berapa ramai. Okey, sebab kita jemput ikon-ikon yang besar ni kan. So, I harap benda ni dapat membantu semua rakan-rakan guru kat luar sana. Tak kiralah pentadbir ke, kategori guru tadika ke, guru biasa ke. Mohonlah sebelum tarikh tutup. Okey? Ada masa lagi 4 hari. Kak Syam nak tambah ke? Tak ada. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Bye. Ada yang screenshot tak? Bye pun apa pun tak nampak. Bye dah ni.